Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'us rahmatan lil alamin. Wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala an-nazimu Asy-Syaikh Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Faslun fi nisbatil lafzi ila ma'nahu wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Tawatu'un tasyakukun takhalufu wal istiraqu aqsuhu taradufu. Wal lafzu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satuzkaru. Amrum ma isti'la wa aqsuhu du'a wa fit tasawi fatima sumwa qa'a. Jadi hari ini musannif rahimahullah ta'ala setelah dia bahas selesai daripada kuliah khamsah, ini masuk, ini penting juga, nisbah ma'ani ila makna. Sebenarnya tajuk ni kalau tengok syarah syurah yang sunnah dia tambah. Oleh kerana kalau tu semata-mata tajuk benar-benar tu nisbatul lafzi ila makna hanya satu saja, iaitu mushtarak. Tapi sebenarnya musannif sebut dalam nazam dia wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin. Khamsatu aqsamin itu sebenarnya bukan itu saja tu, sebenarnya kena ada lagi. Ada lagi. Yang pertama kita kata musannif sebut nisbatul alfaz lil ma'ani, satu. Yang kedua kita katanya nisbatul makna ilal makna al-akhar, dua situ. Lepas tu nisbatul alfaz, lepas tu lil alfaz al-ukhra. Nisbah lafaz dengan lafaz yang lain. Nisbah lafaz bagi makna, nisbah makna bagi makna yang lain, nisbah lafaz bagi lafaz yang lain. Lepas tu satu lagi nisbatul makna lafzi li afradihi. Makna lafaz bagi afradnya, jadi semua 4. Kalau kita kira di sini 4. Nisbatul alfaz lil ma'ani masuk 1 mushtarak. Nisbatul lafz ila lafzil akhar itu 1 masuk dipanggil taraduf. Lepas tu nisbatul makna ila makna al-akhar itu masuk 1, iaitu takhalluf. 3 tu. Lepas tu nisbatul makna lafzi li afradihi itu masuk 2. Tawatu dengan tasyakuk cukup 5. Jadi musannif kita rahimahullah ta'ala dia bagi tajuk satu sebenar. Habis musannif syurah ya takdir wa ibu wa lepas dah. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani wa nisbatul alfa lil alfa ukhra. Lepas tu wa nisbatul ma'ani lil ma'ni akhar. Jadi takdir. Bahawalah khamsatu aqsamin. Kalau semata-mata kekal atas musannif tu jadi hanya 1 jelah, bukan 5. Ini satu fasal pada nisbah lafaz kepada maknanya, makna bagi lafaz.
Dah. Jadi kepada bagian afal ini hanya satu saja. Lepas tu kena takdir wa nisbatu makna lafzi ila makna akhar. Wa nisbatu lafzi ila lafzi akhar. Dah. Wa nisbatu makna lafzi ila afradihi. Cukup 5. Jadi kalau kita tengok tilik daripada cara manhaj ulama kita ya syarah ya, walaupun Syekh Akhdari kalau tu zahir benar-benar salah lah ni. Kesilapan lah dia ni. Mana kata nisbatul athar ma'ani khamsatu. Jadi salah lah. Tapi kalau kita tengok cara adab ulama kita dalam nak syarahkan mana ulama sebelum dia tu dia tak cepat nak salah. Dia takdir. Takdir tu kalau kira zahir tu salah, dia takdir tu soalan itu husnuzan takdir bagi. Ditakdir kan barulah satu aksam bagi sesuai dia tak ada dia tak ada nak ubah. Betul tak? Dia tak ada nak ubah kalam yang asal tu, yang apa, yang musannif, yang nazim tu, dia tak ada nak ubah, tak cepat nak ubah. Dan ya takdirkan supaya nak sesuai dengan satu aksamin. Ini adab. Ini bagi manhaj ulama kita ahli sunnah wal jamaah cara macam tu. Kalau lain pada ahli sunnah, dia cepat nak ubah lah, nak salah lah. Atau lain pada ahli sunnah wal jamaah. Kita kalau orang benar-benar basir, orang benar-benar perhati tu, jadi ulama kita ni ada adab. Cara adab dia tu dalam nak syarahkan kalam ulama sebelumnya. Dia tak cepat nak salah. Kalau dia boleh membetul-betul, dia boleh tambah dulu sebelum tu, supaya nak masuk selaras ni cakapan. Wa nisbatul alfazil ma'ani khamsatu aksamin bila nuqsani. Dan nisbah lafaz bagi segala lafaz bagi segala makna 5 bahagian. 5 bahagian kita kena bola takdir ni tu. Bila nuqsani dengan tanpa kurang. Ini bila ziyadah, tanpa tambah, tanpa kurang. Tawatu'un mana? Dipanggil pada tawatu'un. 1. Tasyakukun, dia panggil hazah. Hazah atf. Hazah apa? Haratah lidarurah. Ya asal dia tawatu'un wa tasyakukun wa takhalufun, ya hazah wa itu semua darurah. Takhalufu wal istiraku aksuhut taradufu 5. Jadi kalau kita tulis papai kak, macam mana? Kadang yang panggil nisbah al-lafzu, kadang-kadang nisbah lafaz kepada makna. Nisbatu al-alfaz lil ma'ani. Kadang-kadang lafaz tak itu kita huraiah. Al-lafzu imma wahid wa imma muta'addid. Pada al-makna apa? Imma wahid wa imma muta'addid. Betul tak? Kalau kita katanya al-lafzu wahid makna muta'addid, dah tahu. Al-lafzu wahid, al-lafzul wahidu, lafaz yang satu. Wal makna wahidu, dan makna yang satu pula. Hak ni kena tilik lah. Lafaz satu makna satu. Hak ni kena tilik pada afra. Hak ni kembali pada li afradihi. Okey. Imma afraduhu mutasawiyah. Wa imma afraduhu mutafawitah. Mutafawitah ada lebih kurang. Mutasawiyah dengan mutafawitah. Kalau mutasawiyah panggil apa? Tawatuk. Dia panggil tawatuk. Fahuwa at-tawatuk
Kalau mutafawitah bahwa at-tasyakkuk. Baik. Situ. Satu. Dah. Lepas tu kalau al-lafzu wahid, al-lafzu wahid, wal makna muta'addid. Ni apa ni? Ini kita kata mushtarak. Satu lafaz berbilang makna. Dia panggil huwa mushtarak. Dia panggil mushtarak lafzi. Bukan mushtarak maknawi ni. Al-mushtarak mushtarak al-lafzi. Kadang-kadang kita katanya al-lafzu muta'addid. Lafaz berbilang. Tapi makna wahid. Wal makna wahid. Ini apa ni? Ni taraduf. Huwa taraduf. Mutaradif. Taraduf. Wal ishtirak. Bukan wal ishtirak. Ishtirak lafzi. Taraduf. Ni muradif. Jadi berapa dah? 1, 2, 3, 4. Tinggal lagi 1. Mana 1? Iaitulah lafzu muta'addid, makna muta'addid. Ini panggil takhaluf wal makna al muta'addid. Huwa takhaluf atau tabayun. Bis cukup 5 ni. Ni yang musannaf kita sebut. Betul tak? Jadi kalau kita gambarkan dalam otak kepala kita, ya di antara lafaz dengan makna ni kita ambil 4 rupa semua. Ni. Mana 4 rupa? Lafzun wahid, makna wahid. Lafzun wahid, makna muta'addid. Lafzun muta'addid, makna wahid. Lafzun muta'addid, makna muta'addid. Jadi 4 rupa. Cuma yang di luar sini. Sini. Yang lafzun wahid muta'addid ia kepada makna pula. Imma afradu mutasawiyah. Afrad tu sama, tak ada lebih tak kurang. Dia panggil tawatuk. Seperti lafaz insan. Insan, lafzul wahid, makna apa wahid? Kawan atik. Afrad dia tu. Bani Adam, tak ada lebih tak kurang. Jadi insan, lafaz insan tu panggil tawatuk. Binisbati afradihi. Bukan binisbati makna dia. Afrad dia tu. Jadi afrad yang, jadi insan dengan Muhammad. Insan dengan Abdullah. Insan dengan Ismail dah tawatuk. Kalau ada mutafawitah, lafzul wahid, sebab kata bayat. Al-bayat yang putih. Bukan al-abyad. Al-abyad apa makna dia? Malahul bayat. Barang baginya warna putih. Mana afrad dia? Banyak. Kertas putih, baju putih, kopiah putih. Tahu tak? Apa saja dia yang boleh terima warna putih, tapi warna putih saja ada lebih kurang. Kita katanya putih. Putih apa? Putih yang di kertas lebih asyad daripada putih yang duduk di pelita, ataupun putih yang di pelita lebih asyad, lebih asyad, mana kuat daripada putih yang duduk di kertas, kita kata. Ada mutafawitah. Itu panggil tasyakkuk. Musyakkik. Ini binis seperti afrad. Kemudian pula lafaz satu dan makna berbilang. Satu lafaz maknanya berbilang. Supaya lafaz al-ain. Al-ain kita kata lafaz satu. Betul tak? Lafaz satu tapi makna dia tu. Makna dia tu kita makna muta'addid ni kena kait. Muta'addid al-haqiqah. Semua hakikat semua. Muta'addid sini kita tahu makna muta'addid, jangan masuk makna majaz. Makna majaz tu lain gitu. Semua tu hakikat belaka. Sebab al-ain hakikat dia makna apa? Al-a'dha. Al-ain makna apa lagi? Mat. Ain macam. Al-ain juga makna jasus. Maka al-ain panggil mushtarak. Supaya juga huruf apa? Salah satu huruf qar. Makna al-haid, makna apa lagi? Makna tuh. Mushtarak. Wal lafzu muta'addid, lafaz berbilang tapi makna satu.
makna satu. Lafaz berbilang, makna hanya satu. Dia panggil taraduf. Supaya kita kata al-asad, Ghadhanfar, Usamah. Kita kata banyak lagi dah. Semua tu hayawan muftaris. Berarti di antara lafaz asad dengan lafaz Ghadhanfar muradifun. Panggil searti. Dah kalau kita terjemah bahasa Melayu panggil searti. Lagi pun kalau lafaz berbilang, makna pun berbilang. Kita kata al-insan faras asad. 3 lafaz. Makna pun bilang juga. Al-insan hayawan natik. Farah hayawan sahil. Asad hayawan muftari. Makna berbilang. Maka di antara lafzu asad dengan lafzu insan takhalufun. Boleh? Di antara lafaz insan dengan lafaz asad takhaluf. Apa makna takhaluf? Lafaz berbilang, makna pun berbilang. Cukup 5. Ini mengikut nazim kita rahimahullahu ta'ala. Tapi dia tinggal lagi. Sebenar kalau tengok ulama mantik semua, yang ni taraduf mustarak semua ni, ini panggil nasab lughawi. Lughawiyah. An-nasabu lughawiyah. Ya sebenar nasab mantiki ada 4 semua. Nasab mantik ia ada 4. 4 ia tilik di mana? Ia tilik di sini. Kalau tengok nasab mantiki tilik ni. Tilik yang ni. Yang keempat ni. Yang keempat ni. Lafzu muta'addid, makna muta'addid. Maka yang inilah pecah tu 4. Ni. Yang ni. Ada pun 1, 2, 3, 4 ni. Ni kembali kepada lughah. Tengah ulama dibilang ni masuk di mantik ala kulli khilaf ni. Tapi yang benar-benar hak mutafaq alaih mantik ya nasab dia ada 4. Mana? Tasawi, tabayun, khusus mutlaq, khusus wajhi. 4. Lepas tu dari 4 tu dari mana tu? Kita ada. Ni dari yang keempat ni. Lafzu muta'addid, makna muta'addid. Lafzu muta'addid ni kita tafsir pula. Imma dia tilik kepada afra'. Ia tilik kepada afra'. Dah. Imma apa kita kata? Imma afraduhu mutasawiyah. Afra' dia tu sama. Imma afradu. Afraduhu mutasawiyah. Afra' sama. Wa imma afraduhu afraduhuma itulah. Imma afraduhuma ahaduhuma am wal akhar akhas. Wa imma afraduhuma, ya afra' ni lebih ada afra'. Ini panggil tasawi. Ni panggil umum khusus mutlak. Mutlak. Semua ni pecah daripada ni. Pecah daripada lafzu muta'addid, makna muta'addid. Imma afraduhuma, afra' bagi laf. Panggil ahaduhuma am min wajhi. Dia panggil umum khusus wajhi. Dia panggil umumun wa khususu wajhiyun. Lepas tu satu lagi, imma afraduhuma mukhalifah. Mukhalifatun. Ni panggil at-tabayun. Cukup 4. Tasawi, wal akhar, akhas min wajhi.
Dia akhas min wajhi, patut min wajhi. Panggil umum khusus wajhi. Umum khusus mutlak, umum khusus wajhi, patut tabayun 4 cukup. Ni sebenar panggil nasab mantiki. Nah, nasab diisi ulama tak ada 4. Dia tilik mana? Dia tilik kepada lafaz lain, makna lain. Lafaz berbilang, makna berbilang. Apa kita kata? Di antara asad dengan insan, apa tu? Dia panggil tabayun. Kenapa tabayun? Sebab afrod dia tu nak masuk tak boleh. Afrod insan dengan afrod asad, kita nak masukkan tak boleh. Jadi kita nak ambil ke afrod insan tu, nak pergi masuk dalam afrod asad tak boleh. Afrod asad pun juga nak masuk dalam insan tak boleh. Sama dua-dua ni nak masuk tak boleh tu. Dia pangkut, maka di antara insan dengan asad panggil tabayun. Tabayun Contoh lagi, supaya kata al-insan dengan natik. Insan satu lafaz, makna dia gapo? Haiwan natik. Natik satu lafaz lain, makna pun lain. Malahun nuk, makna tak sama. Tapi buat tilik pada afrod sama. Afrod dia tu, mana afrod dia? Bani Adam. Insan pun Bani Adam, an-natiku pun Bani Adam juga. Jadi afrod dia tu tak ada lebih, tak ada kurang. Kalau kita buat rumuk, kalau kita tengok mantik baru, rumuk ni seolah kata, tasawi ni seolah kata ada likungnya ni. Likungnya 2. Tapi duk macam tu. Likungnya 2 tapi duk tinai 2, jadi seolah kita gambar satu likungnya. Jadi insan. Seolah afrod dia ni insan duk dalam ni. Dengan natik. Kalau umur khusus mutlak macam mana rumuk? Dia ada likungnya luas satu, likung kecil satu. Sebab ar-rasul yang kecil. Nah, pada an-nabi. Jadi rasul tak ada khah. Lafaz satu makna. An-nabi satu lafaz pula. Satu makna lain pula. Jadi 2 lafaz 2 makna. Tapi apa afrod macam mana? Afrod dia tu, semua afrod rasul boleh masuk dalam afrod nabi. Tapi bukan semua afrod Nabi masuk dalam afrod Rasul. Macam ni. Macam kata rumuk macam ni. Berarti likungnya. Kalau umur khusus wajib macam mana? Macam ada 2 ni. Lepas tu ni pula. Satu lagi. Kata itu. Mana tempat sepuah? Kita kata al-insan dengan al-abyad. Betul tak? Al-insan satu lafaz, satu makna. Al-abyad satu lafaz, satu makna pula. Lepas tu afrod dia pula kita tilik pada afrod. Ada yang boleh masuk. Iaitu al-insan al-abyad. Manusia yang putih. Berarti manusia yang putih, dia boleh masuk dalam insan. Manusia yang putih, dia boleh masuk dalam abyad. Tapi yang bukan insan, dia tak boleh masuk. Dia masuk dalam abyad. Sebab kata, kain putih. Kain putih tak boleh masuk dalam insan. Dia masuk dalam putih. Lepas tu, insan hak ahmar, kita kata. Dia tak boleh masuk dalam abyad. Dia masuk dalam insan saja. Itu panggil umum khusus wajhain. Kalau takol macam mana? Al-insan dengan hajar. Insan dengan hajar. Berarti insan afrod dia, al-hajar batu buat afrod dia. Jadi kalau kita buat rumah kak, likung 2 likung. Al-insan dengan hajar. Jadi afrod tak boleh masuk. Masing-masing dagangan ni bagi. Inilah benar-benar apa panggil nasab mantiqiyah. Ada? Dia panggil nisbah. Di ulama ada 4. Tapi yang 4 ni musannif kita tinggal tak sebut dalam nazam ni. Jadi segala syarah kalau tengok syarah sebutlah 4 ni. Ya tawatarakan musannif. Nasab dah 3 lagi dah. 3 lagi. 1 2 3. Dia sebut ni 1 lah. Takhaluf. Tapi buat istilah ni panggil tabayun. Tapi sebenarnya musannif sebut takhaluf ni di sini bukan tilik kepada afrad, tilik kepada lafaz lain, makna lain. Ada tabayun di sini tilik kepada afrad tu. Tilik kepada afrad tu tak boleh masuk. Jadi masing-masing. Jadi afrad insan lain, afrad hajat tu lain. Dia panggil at-tabayun. Jadi semua berapa kalau kita kira? Kalau kita kira ke 1 2 5 sebenarnya ni kira tu lah dah. Jadi semua ada 7. 1 2 3 4. 4 dah.
Ini pula 4. Ini 8 lah. Jadi kita saya kira ni. Jadi 1, 2, 3, 4. Tahu? Lepas tu tasawi umur khusus wajhi, umur khusus mutlak, kita dah bagi 8. Maka dalam 8 ni lah duk bina ilmu kita kira. Seperti contohnya kita tatbik dalam ilmu kita ada al-wujud. Al-wujud kita ngaji sifat wujud lah. Wujud ni apa? Kalau turut di si Asy'ari, mustarak. Mustarak. Allah pun wujud, makhluk pun wujud. Mustarak adalah lafaz saja. Makna lain? Yang mustarak lafzi. Kalau tilik kepada Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah dia katanya tasyakkuk. Dia katanya wujudullah, tak ada bidayah, tak ada nihayah. Wujud makhluk ada bidayah, ada nihayah. Boleh juga macam tu. Kalau tilik pada satu farid lagi tawatuk, tu khilaf tu. Semua tu kalau kita reti faham reti ni, mustalahat ni, tawatuk, tasyakkuk, mustarak, muradif kita kata tasawi, umum khusus mutlak, umum wajib atau tabayun. Jadi mudah kita nak boleh tahu khilafiyat dalam ilmu. Sebab asbab khilafiyat ilmu salah satunya asbab macam ni. Asbab nisbatul lafz lil ma'ni tadi al-fa' li afra. Sebab kata bab fiqh kita kata kurung dengan tuh. Imam Syafi'i kata dua tu hakikat kedua. Hakikat kedua. Lepas tu boleh. Tak ada khilaf tu di antara ulama tu. Dia tidak pada ni juga. Jadi habis tu ini panggil asas. Kalau kita benar-benar faham ni lah, kita baca, khususnya kita baca ilmu kalam, ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni lah. Kalau kita baca kitab Minhaj Baidawi. Minhaj Baidawi, Minhajul Usul ila Ilmi Usul. Kalau kita baca kitab apa lagi? Takribul Usul ila Ilmi Usul bagi Ibnu Juzai. Kalau Minhaj ni bagi Imam Baidawi. Tu. Jadi nampak ni macam ni. Jadi seronok lah kita belajar sebab kita tahu ni. Jadi masya-Allahnya khilaf ilmu, khilaf binatang ni. Lebih lagi ilmu kalam, khilaf ahli sunnah, Mu'tazilah, falasifah. Maka khilaf di sini ni bukan khilaf kadang-kala bukan semua khilaf tu membawa kepada cacat i'tiqad, tapi yang panggil samar khilaf tu buat jadi kita ni khatamah lagi. Bukan semua khilaf dalam bab aqaid, maksudnya ilmu kalam tu cacat i'tiqad, ya ada beberapa masalah lah. Baik, kita tengok wa nisbatul alfazil zilil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun. Tawatuk ni iaitulah makna bagi lafaz dengan afrad. Afrad saat itu sama, mutasawiyah. Tasyakukun ni begitu juga, makna lafaz bagi afrad tapi afrad dia mutafawitah. Ada kelas-kelas, ada berlainan. Takhalluf ni makna lafaz lain, makna pun lain. Wal istirak ni apa? Lafzun wahid makna muta'addid. Aksuhu sebalik bagi istirak ini aksul lughawi at-taradufu. Taradufu maknanya lafzun muta'addid makna wahid. Seperti lafaz dhanfat dengan al-asad. Makna dia hayawan muftaris. Tapi kan mereka kata Nazim rahimahullah ta'ala wal lafzu imma talabun. Lafaz ni imma talabun au khabaru wa awwalun salasatun satuzkaru. Dan yang pertama, mana yang pertama? Talab. Salasatun salasatun satuzkar. Salah satu tu 3 disebut. Mana? Amrun. Mana yang pertama? Talab. Talab ambil lafaz insya'i. Ada lafaz insya' lah ni talab ni. Kalau khabar kita kata lafaz khabari. Nampak dah? Jadi talab ni makna kata ya kita kata ini tilik mana ni? Ini tilik kepada khabar lafzu di sini lafaz yang diguna, laf dengan mana diguna. Talab di sini makna
kita kata apa? Kita katanya di sini boleh juga kata al-lafzu di sini makna kata satu kalam murakkab. Lafzu jadi al-lafzu murakkab. Imma talab. Talab ni kita kata insya. Talab supaya kata idrik la takum. Dah. Au khabar. Khabar ni kalau khabari. Khabar ni makna kata boleh terima benar ataupun sungguh li zati. Lafaz ini lafaz murakkab. Imma talab. Talab ni ya tilik kepada ni. Imma nak tafsir sini yakni tilik kepada waqi'. Tilik kepada waqi'. Baru sekiranya kalam saat ni tu ataupun lafaz murakkab saat ni tu kalau mutabik boleh bukan ya tilik waqi' dengan tidak tilik kepada waqi'. Ya tilik kepada waqi' dengan tidak tilik kepada waqi'. Hak talab ni tak ada tilik kepada waqi'. Dengan sebab itulah at-talab ataupun kalam insya'i ia tidak boleh menanggung benar ataupun sungguh. Dah. Makna al-qaul ataupun ma lam yahtamil as-sid wal kazib. Dah tak? Kenapa tidak ihtimal? Sebab nak kata sid kita kata boleh. Baik. Jadi al-kalam ada al-lafzu al-murakkab al-mufid. Al-lafzu al-murakkab al-mufid makna al-kalam lah. Nah, ada dua. Ada at-talab. Nah, ada al-khabar. Khabar. Nah, tilik mana ni? Tilik kalam dah dengan iktirana bil waqi' dengan tidak iktiran dengan waqi'. Kita katanya kalau hak ni ditilik kita kata muqtarinan bil waqi' dengan ada iktiran tak ada sertai bil waqi' dengan waqi'. Ada muliktiran bil waqi'. Kalau hak mukli waqi', hak iktiran bil waqi' mai khabar. Hak ni panggil talab ataupun insya'. Panggil talab. Dah. Maka yang khabar ni takrif apa? Takrif dia mahtamala as-sidqa wal kadzib di zatih. Hak ni tidak malam yahtamil. Malam yahtamil. Nah, as-sidqa wal kadzib di zatih. Buat apa tidak ihtimal? Sebab nak kata sid, nak kata kadzib ni, sid kadzib ni tilik mana? Ya tilik di kata kalam kalau mutabik kalam lil waqi' mutabaqatul kalam ia panggil sid mutabaqatul kalam lil waqi' fa huwa sid. Kalau kadzib ni apa? Mukhalafah lil waqi'. Yang kadzib. Faham ni tak ada tidak di awal lagi waqi'. Macam nak hukum sid, macam nak hukum kadzib. Jadi semata kalam dia tak boleh menanggung. Kita nak kata sungguh tak boleh, nak kata tak boleh. Sebab dia tidak ada waqi' dari awal lagi. Kalau hak ni tilik waqi' habis tu boleh terima sid dengan kadzib. Pasti kadzib tengok di mana? Kalau mutabik mana sama. Zaid berdiri, tengok di bawah Zaid berdiri. Berarti kalam muka sadiq. Zaid berdiri, tengok Zaid naim. Jadi kalam muka kadzib.
Jadi itu. Ada paling tak? Sebab kata la tadrik, mu jangan pukul. Mu jangan pukul tu. Engkau jangan pukul. Jadi wakil pukul berlaku lagi. Tak berlaku? Belum lagi berlaku. Jadi hadas. Hadas dar tu. Hadasud dar. Tak berlaku lagi. Jadi kalam dah keluar dah. Jangan pukul. Jadi kita nak kata sungguh kubah tak boleh lah. Itu panggil insya. Ataupun tolak. Ini di bahasan musannif kita benarnya kalau kita lain tak ada ni, bukan dalam mantik sebenarnya insya ni. Insya dalam ma'ani. Kita ngaji ilmu ma'ani, bukan ilmu mantik. Tapi musannif tersebut samilan. Wa awalun, dan yang pertama iaitu talab atau insya. Salah satu 3. Satu zakat disebutkan dia. Jadi 3 tu. Bukan dia ni asalasah. Mana? Amrun yang pertama amr. Amr iaitulah iaitu kena apa amal, iaitu menunjuk atas talabul fi'l. Ma dalla ala talabil fi'li. Barang yang menunjuk atas menuntut buat. Amal idrib. Pukul olehmu, ukul. Makan olehmu, isyrab. Tapi amal saat itu ma'asti'la. Apa isti'la? Yakni yang turun itu daripada pihak atas. Yang menyuruh saat itu daripada pihak atas. Panggil amal Rais kepada rakyat. Rais perintah suruh ini dia panggil al-amr. Isti'la. Wa aksu ni apa? Makna kata suruh daripada bawah ke atas. Suruh juga. Talabul fi'li juga, tapi bukan isti'la daripada bawah. Dia panggil doa. Itu panggil doa. Kenapa tak seperti kita kata, ya Allah, jangan engkau ambil salah. Kita kata Rabbana la tu'akhizna, kita kata ada. Itu panggil doa. Rabbana wakina azabanna, kita kata. Wakina tu tak amal. Jadi wakina azabanna, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Wakina di situ kita selaku hamba ni kepada Allah Taala, kita boleh panggil am. Walaupun kinaki tu kalau kita ngaji fi'il amal, betul fi'il amal, tapi kita nak panggil am tak boleh, adab kita panggil ad-du'a. Lain pada Allah Taala. Allah Taala aqimus solah. Dia panggil al-amr. Sebab itu dalam kita ngaji usul fiqh tak ada doa. Dia ada amal. Tajuk tajuk dalam usul fiqh tu kita tak ada tajuk ad-du'a. Kita ada tajuknya al-amru wan nahyu. Sebab perintah Allah Taala bukan daripada kita semua. Sebab tu. Jadi Allah Taala perintah kita. Kita nak faham macam mana perintah Allah Taala. Tapi ada tajuk al-amru wan nahyu. Dalam usul fiqh dia tak ada ad-du'a. Doa ni kita dengan Allah tak ada kisah apa. Tak ada sakup. Faham? Walaupun doa kita tak ada Ta'ala pun kita guna sirah fi'il amal juga, tapi tak boleh panggil al-amr. Dia panggil doa. Kita ni bawah. Kita ni yang pangkat. Wa fit tasawi. Apa tasawi di sini? Yakni setaraf. Dan pada setaraf kita sama kita. Hamba sama hamba. Hamba sama hamba. Ia panggil faltimasun, maka iltimas dia panggil. Dia panggil mustalah iltimas. Kalau kita rasa minta juga, apa kita minta beli tu, minta. Apa kita lagi kawan-kawan kita, jangan pergi dah. Mu buat tu. Dah. Makan. Kita suruh makan. Sebenarnya tu kalau kita lihat makna suruh juga, tapi di istilah iltimas. Sebab kita ni setara. Bukan kita orang atas. Dia pun bukan orang bawah. Jadi kita setara. Sama-sama rakyat kita kata. Sama-sama hamba kita kata. Iltimas. Walaupun 3 ni tak lama tolak. Ada talabul fi'. Jadi musannaf kita sebenarnya kalau nak itu kena ada lagi talabul tar. Apa tak? Tapi di sinilah kita tadi ulama katanya sebenarnya musannaf kita sebut samilan. Sebab kali nak sebut sebenar-benar sebut tajuk ini kalau dalam mantik sebenarnya ilmu mantik, ia kena sebut pula talabut tar satu lagi. Tapi musannif kita tidak sebut.
Sebab ia nak sebut, ia nak masuk pula lepas dah ni ba al-qadiyah. Ba tasdiq lepas ni. Apa waqa aisabata. Sabitlah ia. Hadza taksim 3 tu. Dah. 3 tu. Yang ni sabitlah ini pembahagian 3 tu. Dah. Jadi nak kita talab kalau atas ke bawah amr. Bawah ke atas doa, kalau sama iltimas. Kamar kita lihat ni tak payahlah. Faslun fi bayani kull wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyyati. Ini penting juga ni. Ini kalau kita benar-benar ni dah. Jadi alhamdulillah lah kita tak cepat nak hukumkan nak syarah ke hadis sendiri kullu bid'atin dhalalah kita kata. Sebab tentang kul ni ada Imam Subki. Saya ada buat satu risalah kecil nama Ahkamul Kul wa ma alaihi tadul. Satu kitab yang Imam Subki cakap tentang kul saja. Ahkamul Kul wa ma alaihi tadul. Nama kitab dia. Jadi dalalah. Tadul makna dalalah. Dalah kul dalam Quran, dalam hadis apa makna dalalah? Dalah apa tu? Mana kita faham apa tu? Adakah faham seperti mana kullu bid'atin dah semua kul? Bukan tu. Bukan itu saja, ada lagi. Sampai kalau kita buka kitab yang Imam Subki tu, Ahkamul Kul wa ma alaihi tadul, kita jelaslah katanya dalam Quran dan hadis ni bukan hanya satu saja kita faham. Ada banyak lagi. Nak ayat kata kul ni penting. Mana dan juga fahaman kita pun jangan cepat. Jadi kita nak wisama dengan ulama, baca kitab ulama lah. Ini satu fasal pada menyatakan kul wal kulliyah wal juz dan juz'iyah. Musannaf kita sebut al kullu hukmuna alal majmu'i ka kullu zaka laisa za wuqu'i. Wa haitsu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di hul juz'iyyah wajhul bukan tak jawab hul nah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Alhamdulillah. Jadi tengok yang kita kena baca cakapannya ni al kullu. Apa makna kul? Musannaf kita buat hukmuna alal majmu'. Nah. Jadi kita hukumkan atas himpunan semua. Kul min ghairi istiqlal, dengan tidak istiqlal. Apa kita kata? Itu bagi kul. Kalau hukmu bistiqlal, dia bagi kulliyah. Apa kita ini? Apa istiqlal tak istiqlal? Kita katanya kullu bani tamim. Nah, ataupun kullu ahli qaryah. Yahmiluna as-sakhra. Semua ahli kampung pikul batu. Kita faham macam mana ni? Ni kita kata mubtada. Dah. Ini khabar kita ada. Baik. Kita faham macam mana? Kullu ahli qaryah yahmilu. Kita nak menghukum ke haml. Pikul saat itu. Adakah bistiqlal? Maksud bistiqlal mana tak? Kita ahli qaryah boleh. Kita katanya ada 100 orang. 100 orang tu siapa dia ada? Ada orang muda, ada orang tua, ada wanita, ada kanak-kanak. Faham tak? Kemudian kita kata boleh tak kita katanya kita nak isbat haml sakhrah tu lil walad ataupun lil nisa, lil ajuz, orang tua kita kata tak hadis. Kalau lil syabab kita kata lepas muda. Boleh tak kita kata lil syabab sore? Tak kuasa juga, batu besar kan? Kalau gitu dalam jumlah ni kita nak hukum bistiqlal tak boleh. Kena hukum semua. Artinya kita nak kata yahmilun sakhrah ni kita kata kul ahli qaryah, adakah semua? Tak. Mana yang kuat daripada ahli qaryah? Kita kata bohlah ahli qaryah kita kata 40 orang. Daripada qurun syabab. Berarti 40 orang ni pula adakah dengan satu-satu? Tak kuasa juga.
Berarti 40 orang, kena semua 40 orang. Tu majmuk. Semua 40 orang tu, mari akad. Panggil hukum bi ghairi istiqlal. Jadi al-hukmu al-hukmu al-majmu' ni panggil dengan makna al-hukmu bi ghairi istiqlal. Al-hukmu al-majmu' maknanya dengan makna ai al-hukmu bi ghairi istiqlal. Nampak tak? Bi ghairi istiqlal. Maka panggil kul. Itu panggil kul saja. Min qabili kul. Kalau kita kata sebab yang korek, kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqatul maut. Kita kata. Ni muktada, ni khabar. Kita kata lah. Tiap-tiap yang bernafas, kena merasai mati. Lepas kita kata, adakah semua nafas tu? Boleh kita akal, kita tu akal. Nafas ni apa? Orang mah. Adakah kita semua tu za'iqatul maut? Tak. Wakilnya bistiqlal. Nafsul ula za'iqatul maut. Nafsul sani za'iqatul maut. Nafsul san berarti kalau kita hukum bistiqlal dia panggil kulliyah. Hak ni apa ni? Hak ni kita kata al-hukmu bistiqlal. Al-kulliyah panggil. Kita kata al-kulliyah. Sini panggil kulliyah. Buat apa panggil kulliyah? Tak panggil kul. Hak ni panggil kul. Min qabili kul kita kata. Hal ni min qabili kulliyah. Apa? Sebab al-hukmu bistiqlal. Apa bistiqlal? Dengan makna kata kita ambil afrad kul nafsin tu sah. Boleh. Deh. Nak hukum za'iqatul maut. Nampak tak? An-nafsul ula za'iqatul maut. An-nafsul saniyah za'iqatul maut. Ila akhir semua nafsu maut. Berarti boleh. Ada pun ni lain ni. Ini kita katanya ahli Korea pertama tak boleh. Nak aku tak boleh. Tak kuasa nak akad. Berartinya bila boleh akad kena semua 40 orang semua akad. Dia panggil majmu'. Ikut apa? Bi ghairi istiqlal. Berarti semua tu pakat ke semua. Maka kalau bi ghairi istiqlal kul. Kalau bi istiqlal kulliyah. Itu perbezaan dia. Dah. Nak tak ulama kita hebat insya-Allah. Baik kena pakai ulama. Nak pakai sendiri. Kalau kita ulama semua tak apa. Kita ngaji apa hari ya. Ngaji 4 tahun, 8 tahun. Kelik tak saya tu dah. Kullu bid'atin dalalah. Kalau saya sukanya dah. Ada seorang ustaz lah. Dia kata kita kullu bid'atin dalalah tu dia panggil kalau tu Imam Nawawi panggil apa? Dia panggil makhsus lah. Kalau hadis tu dia panggil makhsus. Dia kata Imam Nawawi. Lepas tu dia kata awak nak turut Imam Nawawi ke awak nak turut Nabi? Itu saya suka tu. Baik dah. Jadi dia sebenarnya dia cakap macam tu dia tak sepatut. Dia sepatutnya dia tu dengan Imam Nawawi. Dia kena banding dia dengan Imam Nawawi. Sebab kan dia pun syarah hadis tu juga. Imam Nawawi pun syarah hadis tu juga. Sepatutnya dia kena dia dengan Imam Nawawi lah. Kenapa dia banding dia Imam Nawawi dengan Nabi? Ia pelik dulu lah. Nampak tak? Matah dia kita kata kullu baik dia lah. Imam Nawawi kata makhsus. Okey. Dia kata tak semua. Sepatutnya dia dengan Imam Nawawi lah. Sepatutnya awak nak turut mana? Imam Nawawi dengan saya. Dia kena cakap macam tu sepatutnya. Nampak? Awak nak turut mana? Imam Nawawi dengan saya. Baru nyata, barulah betul macam tu. Ni tak. Awak nak turut mana? Imam dengan Nabi. Dia belik tak ke Imam Nawawi ini syarah Nabi ya betul. Awak punya Nabi juga sepatutnya awak dengan Imam Nawawi lah bandingan. Jangan dibandingkan Nabi. Tapi itu panggil kalau kita ngaji mati saf-satah. InsyaAllah kita faham. Bukan burhan. Bukan saf-satah. Saf-satah ni kita nampak benar, hakikat bohong. Nampak tak? Nampak tu yang sepitah lalu sahih kalam hak. Tapi bawa kita pergi dalam batil. Dia panggil saf-satah. Mereka ni kalam dia tu saf-satah semua, bukan burhan. Walaupun mereka ini bawa dalil Quran min al-Quran sunnah, tapi bukan burhan hakikat. Kalau kita ngaji mantik lah, bagi yang belajar mantik faham kata ini bukan burhan, ini saf-satah.
Baik, kita kul. Tadi musannif kita buat contoh ke apa? Kakullu zalika kakullu zaka laisa za wuqu'i. Ini berkaitan dengan al-hadis. Musannif kita rahimahullahu taala ya atau apa al-kul hukmuna ala al-majmu'. Apa dah? Nah, mana hukum kita atas majmu', yakni bi ghairi istiqlal. Al-majmu' ai bi ghairi istiqlal. Berarti kita hukumkan semua. Sebab kalau istiqlal tak kuasa nak akib batu. Tapi buat contoh. Contoh dia ni yang dimuskilah sikit. Di antara syurah. Kakullu zaka laisa za wuqu'i. Seperti semua demikian itu tidak berlaku. Apa ni? Contoh ni. Maka contoh ni berkaitan dengan hadis Zil Yadain. Hadis Zil Yadain macam mana? Hadis ni panjang. Hadis ni berkaitan dengan Nabi SAW yang sembahyang 4 rakaat. Ingat hadis tu, tengok satu hadis. Hadis ni panjang. Hadis ni daripada Sahih Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat nama Zil Yadain. Yatasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal asri. Mayas solat asar. Tiba-tiba fasallama Nabi bisalam. Fi raka'ataini, pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, jadi makmum di belakang ni ramai sahabat. Tiba-tiba Nabi tak naik rakaat yang ketiga. Nabi Assalamualaikum. Maka bangun dirilah oleh sahabat nama Zul Yadain ini. Faqala, maka berkata, aku sirati solatu ya Rasulullah am nasita. Ini soalan dia. Adakah dikosarkan sembahyang wahai Rasulullah, atau engkau lupa ya Rasulullah? Di dua lah. Ada dua lah. Dekat makan dua. Kosar ataupun lupa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu zalika lam yakun. Nabi jawab, semua demikian itu tidak berlaku. Faqala, maka kata pula sahabat, qad kana ba'du zalika ya Rasulullah. Sesungguhnya adalah setengah, mana tah berlaku dah setengah demikian itu wahai Rasulullah. Nabi kata, tidak kedua, tidaklah, mana semua tidak berlaku. Sahabat kata dah setengah tu dah berlaku. Mana di antara qasar ataupun lupa. Fa aqbala Rasulullah. Maka Nabi pun menghadap Rasulullah sallallahu nas. Nabi pun hadap. Faqala. Faqala, maka berkata Nabi pun paling hadap kepada sahabat semua. Nabi pun sebeda, asadaka Zul Yadain. Adakah benar Zul Yadain? Zul Yadain tanya tadi kan, aku sirati solat amnasita. Faqalu, maka kata mereka itu sahabat ramai-ramai, na'am ya Rasulullah. Ya betul. Sahabat kata Ziyadain betul. Kemudian fa'atamma Rasulullah, maka Nabi sempurna majlis mula. Ma baqiya minas solati. Summa sajada sajadatain wa huwa jalisun ba'da taslim. Tu baik. Jadi yang kita nak apa? Yang kita naknya yang kita maunya di sini bukan masalah fake. Tak? Yang ni masalah fake ni. Kalau istinbat tu baiklah ni. Yang kita nak di sininya masalahnya, aku siratis solah ya Rasulullah amnasita. Nabi SAW jawab, kullu zalika, kullu zalika lam yakun. Mengikut nazim kita, kul di situ, kul makna kul, bukan kuliah. Kul dengan mana ni? Kul dengan makna bi ghairi istiqlal. Maka syarah mari jawab tamsone. Syarah katanya di situ tu bukan kuliah. Buat apa kuliah? Sebab murad yang nanya Ziyadain itu bukan makna hipung kedua. Yang mana satu? Sebab dia bagi dengan am kan? Makna kata am di sini ditakyin.
am ke? Aku siratis solah ya Rasulullah am nasita am itu dah. Maka am nasita di situ tu bukan makna kata mau itu kedua, bukan majmu' biro istiqlal. Makna kata suruh ta'yin. Apabila ta'yin mana murad yang nanya saat itu yang mana satu? Artinya nah kullu zalika di situ tu bukan apa? Bukan kul. Jadi soalan tu kullu zalika mana kena? Al-qasru lam yakun, nisyan lam yakun. Nah, bistiqlal. Bukan kata al-qasru wan nisyan ma'an lam yakun. Nah, bukan murad gitu. Kalau al-qasru wan nisyan ma'an lam yakun barulah bagi kul. Tapi bukan murad situ. Yang sa'il, yang sahabat menanya bukan nak situ. Nak yang mana satu. Maka Nabi dah jawab kul zalika yakun. Dikanak Nabi sini al-qasru lam yakun wan nisyan pun lam yakun. Bistiqlal. Dalil lepas pada tu. Lepas pada Nabi kata faqala qad kana ba'du zalika. Qad kana ba'du zalika. Tu. Sebab bahawa Nabi kata kullu zalika lam yakun, sahabat pun jawab, ya Rasulullah, setengah tu dah berlaku. Yang ni salah satu kedua tu. Salah satu kedua tu. Kosa ataupun lupa tu dah berlaku. Maka kaedah akah. Kalau kita kaji matik dulu kan. Ba'du zalika ni kena juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah akah dia apa? Kuliah salibah. Badi kullu zalika lam yakun kuliah salibah. Jadi ulama masya-Allah. Jadi dia kalau kita tengok dalam dia bahas Nabi kita jawab. Ada sahabat tanya hadis Zil Yadain. Sahabat kata kena aku siratis solah ya Rasulullah am nasita. Aku siratis solah ya Rasulullah am nasita. Dua ni. Dia tanya dengan am ni. Am ni lita'yin. Nasita. Kemudian Rasulullah jawab apa? Kullu zalika lam yakun. Ni Pak jadi syahid kita nak. Kullu zalika lam yakun. Mengikut nazim kita kul sini kul. Bukan kulliyah. Pak kalau kul sebenar al-hukmu al-majmu' berarti kita faham di sini kalau mengikut musannaf kita apa? Al-qasru wan nisyan ma'an. Kali dah. Lam yakun. Mana itu? Tapi gini bukan murak sa'il, bukan murak yang menanya sebab yang menanya maksudnya ta'yin nak satu. Nah, yang satu mana ni? Sebab yang am. Tapi tu segala syarah segala muhasyi kata di sini bukan min qabili kul, min qabili kulliyah. Apa makna di sini kalau min qabili kulliyah? Maknanya kalau min qabili kul. Kalau kul ini makna dia. Kalau kulliyah apa makna? Al-qasru lam yakun. Nah, lepas tu wan nisyan lam yakun. Jadi bistiqlal. Mana? Hak ni kulliyah. Maka hak ni lah murak hak dikanak hadis sebab apa? Sebab hadis Nabi bahawa Nabi kata kullu zalika lam yakun, sahabat kata pula faqala, maka kata pula sahabat kata faqala Zil Yadain. Faqala Zil Yadain, Zil Yadain kata ini qad kana ba'du zalika, qad kana ba'du zalika, qad kana ba'du zalika ya Rasulullah. Mana dah berlaku setengah, wahai Rasulullah. Maka ulama kita sebagai nak menguatkan kata kullu zalika di sini bukan kulli ya. Sebab sini dalil. Ba'du zalika apa mana? Juz'iyah mujabah. Ada. Juz'iyah mujabah. Akah dia apa? Akah dia kuliah salibah. Kalau gitu di sini kuliah salibah. Kasin. Apabila kuliah salibah artinya faham di sininya kuliah bukan kul. Sebab ni dalil. Sampai itulah
at-tahqiq di hadis Zilyada ini mimbabi kulliyah la kul. Apa dah? Daripada bab kuliah bukan bab kul seperti mana Nazim. Nazim kita di sini seolah kata dia ada sikit. Nah, maksud dia dah dia orang ni. Nampak tak? Maksud dia dah manusia ni. Tapi walaupun dia kesilapan di sini tidak cacat. Dah ketinggian ilmunya tetap tinggi. Bukan turun, bukan apa membuat orang turun martabat ilmu tidak. Sebab kebanyakan ulama pun pandai mati dengan sulam dia lah. Tapi ulama kita mari jelas kata di sini bukan kul. Hadis ni kullu zalika yakun iaitu lah kulliyah. Dalil ni pakana ba'du zalika ya Rasulullah. Itu. Jadi kullu zalika makna apa? Maknanya al-qasru lam yakun wan nisyakun lam yakun bistiqlal. Oh tu kalau kita tengok masya-Allah. Kullu bid'ati dalalah kita kira. Kullu bid'ati dalalah bistiqlal kau gadu istiqlal. Berapa? Kul di situ. Lepas tu kami selai kalau sah betul-betul tak ada lain. Kita kira lah tu kembali ke usul fiqh dan sebagainya sampai maksud Imam Nawawi tu. Cukup dah. Kalau kita benar-benar sedar hadis pada Imam Nawawi cakap cukup dah. Maksus. Ditaksiskan. Ni dalam usul fiqh bahas ya. Nah, maksus yurad bi khusus dan sebagainya itu dalam usul fiqh. Alhamdulillah. Baik, kita pergi. Habis. Tu hadis Zilyadain. Tengoklah, tengok rokok dalam Sahih Muslim lah hadis ni. Benar, kita nak sinilah. Tak ada masalah hak tu istinbat fiqh tu kembali ada fiqh lah. Masalah Nabi kita sempurna sujud sejadah. Sujud sahwi pada tu. Nah, tu kembali ada istinbat fiqh. Tapi kita naknya di kullu zalikal yakun ni ada kul ke kulliyah. At-tahqiq kulliyah. Bukan kul. Nah. Kemarin kita sambung wahai suma dan sekiranya likulli fardin sekiranya li fardin bagi setiap fardin mana setiap afrad satu-satu hukima dihukum yakni wahai suma hukima likulli fardin kalau sekiranya dihukum bagi tiap-tiap afrad mana tiap fard seperti kullu nafsin za'iqatul maut fardu awal zaikatul maut fardu sani ila akhirih fa innahu kulliyatun maka sesungguhnya hukima di kulli fardin saat itu panggil kulliyah dia panggil kulliyah nampak qad ulima sesungguhnya diketahuikan seperti kullu nafsin zaikatul maut wal hukmu lil ba'di kalau hukum dengan ba'di afra huwal juz'iyah itu mengenai juz'iyah supaya kita kata ba'dul insan katibun contoh setengah bagi manusia itu menulis berartinya manusia saat itu yang boleh menulis bil fi' kita kata setengah maka situ dipanggil juz'iyah ba'dul insan katibun dipanggil juz'iyah ataupun ba'du hayawan insan setengah daripada benda hidup itu ialah insan berarti qadiyah ba'du insan hayawan tu dia panggil juz'iyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah dan bermula juzuk pula juzuk gulawai apa ni gulawai kul juz'iyah lawai dia juz'iyah insya-Allah kuliah juz'iyah ni kita akan ngaji besar dalam bab al-qadi bab tasdiqah atau bab qadiyah. Tapi musannif kita sebutlah samilan. Takut tasyabuh di antara kita talik muqtadi ini di antara juz'iyah, kulliyah. Maka semua tak ada far. Jadi kita ngaji mantik ni kita boleh bezalah. Kul lain, kulliyah tu lain, juz tu lain, juz'iyah lain. Bahkan ada dua lagi. Kulli, juz'i semua 6 soalan kalau kira. Al-kull, kulliyah, kulli. Al-juz, juz'iyah, juz'i. Ini 6 istilah. Nampak tak? 6 istilah. Tapi kalau tak ajar mantik, ia bakal sama. Tapi tu mantik ni yang nak hajar kita ni aklun fariqah. Hajar ni akal kita ni boleh beza. Aklun fariqah.
Dah. Jadi kita ni kena kita boleh apa? Usahakan diri kita ni. Kita apa? Tengokkan satu benda tu jadi aklul fariqah, boleh bezakan. Barulah ini panggil mukjizat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aklul fariqah. Ya tak baik, ya tak sama dengan manhaj yang lain. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentulah aklul fariqah. Tapi ulama kita masya-Allah, kalau benar-benar kita insaf nak belajar beza jauh dengan manhaj yang lain. Wal juz'u, dan juz'u itu ma'rifatu, ketahuinya kan juz'u jaliyah az-zahirah, nyata. Nah, juz'u al juz'u mana kena ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kul. Nah, juz'u ni kalau kita takrif apa makna juz'u? Juz'u ni makna ma al juz ma tarakkaba min ma tarakkaba minhu min ghairi wa min ghairihi kul. Barang susun daripada ma ini ataupun dan daripada yang lain oleh kul. Supaya kita katanya supaya kita katakan apa? Al-bait. Al-bait. Kita al-bait ni kul. Kita boleh kul bait. Lepas tu ma tarakkaba minhu, barang susun daripada ma tu. Kita katakan apa lagi? Ma ni kita katanya as-saqaf. Tak. As-saqfu mana atak fabung. Wa min ghairihi, dan daripada ma ni. Daripada ma kena tak apa? Al-jidar. Dinding. Apa lagi? Al-bab. Boleh. Jadi hipot semua tu oleh kul. Kul ni ada baik. Rumah. Berarti nak panggil rumah tu kul. Dah dapat juzuk dia apa? Pintu, dinding, pabung kita kata. Ya, dipanggil ma'rifatuhu jaliyah. Seperti kita fabung dengan sebuah al-bait. Benar bab mantik, benar ni kuliah juz'iyah tu lah. Dah. Mari kita buat sekarang ni, insya-Allah muhadarah qadimah kita akan masuk maqasid tasawwurat. Masuklah maqasid. Kita dah habis mabadi' tasawwur. Kita akan masuk pula maqasid, matlamat yang utama dalam kita belajar bab tasawwur, iaitulah kita nak boleh buat takrif benar majhul. Walaupun kita tak boleh buat, kita boleh nak faham. Bagi ulama dah buat dah. Kita tak kuasa. Susah juga nak buat ni. Kalau tak patah hak tu pun kita boleh faham hak yang ulama dah buat tu. Alhamdulillah. Itu satu nikmat dah tu. Jadi ulama yang tinggal ketinggal turas kepada kita tu. Jadi kita dapat faham daripada ulama yang dah buat. Itu pun satu untung besar bagi kita. Seperti kita baca kita at-ta'rifat. Kita ambil kita at-ta'rifat bagi Syarif Jurjani kan. Kalau kita nak main kan mantik boleh tu. Boleh. Kita nak memarasahkan qawaid mantikiyah, cara nak tahu kata Syarif Jurjani ni seorang ulama yang pakar mantik data. Seorang tokoh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meninggal tak silap 816. Syarif Jurjani, muhakkik. Syarif Jurjani dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu dia tak ada sebuah kitab dia nama At-Ta'rifat. Lepas tu lah Ta'rifat ada segala ta'rif tu. Segala istilah nahwu, sharah, mantik, mukalah, usul fiqh. Ada bagai-bagai istilah yang ada dalam kitab dia. Kalau kita nak memarasahkan kau mati kita ambil dia, kita tatbik tengok. Mana jenis, mana apa. Panggil cara apa? Cara nak apa? Nak witimukan malakah mantikiyah dalam otak kepala kita. Kemudian kata Nazim rahimahullahu ta'ala mu'arrafun ala salasatin kusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa khosatin ma'a wa nakizul haddi bil fasli au ma'a isim ba'in au qaribin wa qa'a wa nakizul rasmi bi khosatin faqad au ma'a au ma' jinsin abadin qarib tabat wallahu a'lam. Bismillah.